Yang paling kenyang menurut kajian, yang paling kenyang kena kutuk ni, yang paling kenyang kena kutuk ni menurut kajian, bukan saya cakap, yang berhormat. Teruk kena kaki kanan depan belakang kena sama je. Kalau boleh kepala tu nak masuk dalam tanah, kena sabar. Macam mana Jadi pemimpin memang macam tu lah. Buat ni tak betul, buat ni tak betul, buat ni tak betul, tapi dia lah dapat pahala paling banyak sekali kalau dia bersabar. Itu dia. Penjamah kena balun tak? Kena juga. Kena. Salah cakap sikit kena. Itu sebab hati-hati. Jadi makna kata, kalau kita tengok ni, nak capai kesempurnaan ibadah, mesti ada perubahan pada tidak tanduk dan perangai. Minta kepada Allah banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Taala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tak saya lupakan yang Muhammad Abidin, itu juga tuan imam, barisan jatuh puasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan semua peringkat yang kesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan umat Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Ramai betul malam ini. Saya tengok tadi sampai ke hujung punya cermin. Masjid ni seronok tengok ramai orang. Saya difahamkan memang ramai yang datang sini, ramai. Mana yang sempat dia tawaf kat luar. Saya sendiri pun terperanjat. Baguslah bertuah kawan sini tu. Jadi hari ini topik yang telah diamanahkan pada malam ini adalah tentang kekeluargaan, keluarga beriman. Keluarga merujuk kepada kamus dewan, bermaksud memberi maksud seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Beriman pula orang yang percaya, mengaku dan beramal. Percaya, mengaku dan beramal. Jadi tanpa tiga syarat ini, seorang itu belumlah dikatakan beriman yang sempurna. Ketiadaan satu sahaja daripada tiga itu, maka sudah lainlah nama Islam berikan kepada seseorang itu, sama ada fasik, munafik ataupun kafir. Jadi percaya, mengaku dan beramal. Pernah satu ketika seorang Arab Badui dia datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, dia mengaku, sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang beriman, aku seorang beriman. 3 kali disebut. Maka Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu itu seorang Muslim. Kenapa? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin, iman tidak selesai dengan pengakuan. Mestilah dibuktikan juga dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita tengok keimanan, sebelum cerita pasal keluarga ni, keimanan ni, iman macam mana? Keimanan kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah yang bermakna kepercayaan dan pegangan hidup yang kukuh, tidak hanya tersemat di hati, tapi disertakan dengan ketaatan dan amalan terhadap apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rumah tangga pun kena ada semua ni.
ya, kena ada semua ni. Maknanya dia mestilah tersemat dalam hati dalam keluarga tu terlihat pada ketaatan dia. Bangun paginya, solat, lepas tu bila solat lah tu yang tanya tu dia solat tapi mengumpat macam tu juga, ya. Solat tapi masih lagi sepak-sepakkan fitnah, kan? Mana ada tak sepak apa-apa pun dalam media sosial. Dia share, dia mungkin tak ada niat nak menyebarkan, tapi bila dia kongsi dengan kawan-kawan pula kongsi dengan kawan-kawan dia, kawan atas kawan, dengan satu posting sekejapan saja kita telah pun menjadi jutawan dosa. Contoh kan. Jadi benda ni pun dijaga, ya. Keimanan erat kaitannya dengan fitrah kejadian manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Itu sebabnya Imam Nawawi menegaskan bahawa fitrah kejadian manusia itu adalah keimanan dan kepercayaan. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan, ya, kelahiran bayi berasaskan kepada fitrahnya. Jika bayi itu dijaga dan dididik dengan nilai-nilai mulia, maka dia akan menjadi insan yang sempurna dan baik. Maka begitulah sebaliknya. Pendidikan, persekitaran dan ibu bapa adalah elemen penting yang mewarnai kehidupan seorang bayi. Dalam keluarga, apa yang mak ayah corakkan anak-anak dia. Jadi keluarga dia nak jadi apa? Itu sebab selalu saya kata kunci rumah tangga bahagia ada 5 kunci, kan? Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci yang kelima, kunci spare. Bila sebut pertama, kunci rumah, sistem keluarga itu mengikut sistem kekeluargaan Islam. Tak ada cara lain. Walaupun kita beli buku dekat kedai buku kan, 50 petua menjadi ibu bapa cemerlang, percayalah Islam dah ajar dah begitu. Ya. Menjadi isteri misali. Ada tu isteri misali versus isteri misalnya. Misalnya, tapi dia tak misali. Jadi semua tu dah diajar dalam Islam. Macam mana nak jadi isteri yang baik, macam mana nak jadi seorang ibu yang baik, semua dah diajar. Sistem kan. Bangun pagi, solat sama-sama, ibadah sama-sama, zikir sama-sama, doa minta pada Allah sama-sama. Sistem kan ikut sistem kekeluargaan Islam. Yang kedua, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat ni apa? Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal, kan? Hidup biasa-biasa je, tak adalah kaya sangat, tapi alhamdulillah. Macam Nabi kan, Nabi kita kaya ke miskin? Nabi Muhammad SAW kaya ke miskin? Kaya, tapi Nabi pilih hidup sederhana. Malahan Nabi risau kalau ada harta dekat rumah, selagi mana tak diagih-agihkan bagi dekat orang, Nabi tak senang hati. Berbeza dengan kita, selagi kita tak ambil duit orang ni, tak senang hati. Kadang-kadang duit dekat rumah ada tinggal, catatlah kat rumah, dalam poket ni ada 1,000, susah hati, 1,000 je tinggal. Mungkin lah, ya, orang sini tak lah, orang sini memang itu semua dunia, Ustaz, saya tahu. Jadi cuma ada orang macam tu, dia susah hati kalau duit dia tinggal sikit. Tapi Nabi susah hati kalau masih ada harta. Pernah sekali selepas solat asar, satu petang tu selepas solat asar, Nabi bergegas balik sebab teringat ada 7 ketul emas di rumah. Nabi suruh cepat-cepat bagikan ke orang, jangan biarkan, sebab setiap satu tu akan ditanya oleh Allah, tanggungjawabnya pada kita. Itu antara 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah SWT, yang last sekali masuk syurga. Sebab banyak soalan ditanya kepada dia, Abdul Rahman bin Auf. Sebab apa dia sahabat Nabi yang paling kaya sekali, banyak harta, semua kena tanya. Duit daripada mana dapat, ke mana belanjakan, ada tolong orang ke tidak, semua tanya. Itu sebabnya jangan susah hati kalau tak ada harta.
Yang susah hati ada harta tapi tak dibelanjakan ke jalan yang diridai oleh Allah. Cari rezeki yang halal. Nabi pesan, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Tu saya kata tadi, kunci pejabat cari rezeki yang halal. Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jadi orang perempuan kalau nampak suami pergi kerja, walaupun kerja tu biasa-biasa, walaupun kerja tu gaji tak tinggi, tapi dia kerja gaji yang halal, dapat rezeki yang halal, maka seorang isteri doakan yang baik-baik untuk suami. Faham? Jangan sampai bila abang nak kerja macam ni? Susah abang hidup kita macam ni. Nampak? Ada yang macam tu, tapi bukan orang berbusang, orang tempat lain. Ada orang yang macam tu, dia tak boleh susah, dia nak senang aja. Sebab orang lelaki ni dia tak banyak cerita, dia diam aja. Kadang-kadang nak. Jadi yang penting letakkan dalam ni, sematkan dalam hati, jiwa dan perasaan kita ni, selagi mana mencari rezeki yang halal, we are on the right track, kata orang Kelantan. Mana kita berada di landasan yang tepat dah, cari rezeki yang halal, jangan susah hati. Orang Kelantan terdedah dengan makanan yang manis-manis, manis belaka. Tapi kadar kencing manis yang paling tinggi Negeri Sembilan. Heran betul. Sebab apa? Sebab orang Kelantan ni kebanyakannya walaupun dia makan manis-manis, dia kerja teruk, dia kerja berat. Macam saya, orang Negeri Sembilan ni kebanyakan lepas makan manis dia berjalan, tidur, tengok TV sampai terlelap. Itu masalah kan. Kadang-kadang, tak semualah, tapi ada. Masalah lemak cilapi, rupanya santan tu pun menyumbang darah tinggi, kencing manis macam. Di Kelantan ada kencing masam, kencing masak. Tak adalah. Saya boleh lah kalau kencing Kelantan tu skek-skek boleh lah. Bunyi siap. Jadi macam tu lah. Jadi mana kata yang penting cari rezeki yang halal. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Contoh malam ni datang masjid, jangan datang seorang-seorang, bawa family sekali. Ramai sangat, biar dia ramai, biar dia tahu. Sekarang ni orang sibuk dengan kempen subuh sama seperti Jumaat. Solat subuh macam Jumaat, macam ni lah ramai. Saya difahamkan masjid ni memang macam ni setiap pagi subuh. Saya difahamkan. Ada yang terperanjat betul. Mudah-mudahan atak ramai-ramai. Jadi next program Abidin kena set kan, kita Samsul Debat datang sini ceramah perdana subuh. Kita buat 2 Samsul Debat, Samsul Rau-Rau. Kalau dapat ajak Samsul orang lagi, Samsul Yusof. 3 Samsul. Boleh tak boleh? Boleh tak? Tapi kita buat subuh. Make sure ramai. Macam tu. Sebab ada di masjid di Palung 14, dia buat kempen. Dia buat kempen anak-anak sekolah rendah yang datang ke masjid subuh dapat duit belanja sekolah RM3, 3 riyal. Ayahnya pergi masjid. Ayahnya tak pergi. Suruh anak pergi. Wasam tu. Jadi pihak masjid tambah satu lagi kempen. Kempen apa? Dia buat kempen yang dewasa pula, kalau dapat solat subuh berjemaah di masjid 40 hari berturut-turut subuh, dia layak untuk cabutan bertuah menang skuter. Dekat sana dia tak susah. Macam mana cara nak dapat skuter dekat sana? Minta ke YB.
dekat sana. Saya tak bagi idea, ni contoh. Ada abending lah. Tapi betul, dia buat macam tu, sambutan 40. Jadi siapa yang datang tu, pengesahan daripada AJK Masjid akan cop dia. Cukup 40 hari tu turun, masuk dekat dalam tu bakul tu sambutan bertuah. Ada yang cakap dengan saya, macam tu Ustaz tak ikhlas lah. Kadang-kadang kena mula macam tu. Dia mungkin rasa bermula tu sebab nak skuter, tapi bila dah hari-hari dia bangun pagi, dia akan terbiasa. Mak saya dulu meniaga nasi lemak dengan kuih. Saya tolong mak saya. Mak saya bangun pukul 3:30 pagi. Walaupun dah lama berpuluh tahun dah tak berniaga, dia masih lagi bangun pukul 3:30 pagi. Cuma biasanya kalau dulu bangun buat nasi lemak apa semua, kalau bangun solat dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita kena buat macam tu. Dah terbiasa. Dah terbiasa makan budu hari-hari. Mula-mula tu terpaksa sebab dia ambil hati bakar mak mentua. Di Kelantan ni kalau datang, kalau mari acak-acak mari acak-acak, bahaya. Sebab orang di Kelantan ni dia punya lembut bahasa dia. Allah makan gapo daripada nak minum tadi makan tu lemah lembut, maintain lah tu. Jadi mana kata yang ketiga, hala tuju bawa keluarga ke arah yang diridai oleh Allah. Sebab ini nak wujudkan keluarga yang soleh solehah. Seawal usia macam mana? Dia kata seawal anak saya usia 7 tahun, saya dah asuh anak saya masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Pertandingan menyanyi pula ajar pada aku. Ajar seawal usia 6-7 tahun dah bawa anak pergi solat subuh berjemaah. Seawal usia anak 5-6 tahun dah diajar solat subuh berjemaah sama-sama dengan keluarga. Kadang bangun pagi kejut anak, jangan kesian budak terkecil lagi, salah. Anak-anak yang berusia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun ni lebih mudah diasuh solat subuh berjemaah berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun. Itu kena faham ya. 40 tahun tu dah jadi buluh. Orang tu dulu kata apa? Melentur buluh biarlah dari rembuk. Sebab apa? Sebab rembuk tu lembut, mudah nak lentur. Kita nampak benda tu macam anak kecil je. Tak. Kadang-kadang kita dah masuk dalam kubur dah masuk dalam kubur. Anak-anak kita pula dah dewasa, dia dah kahwin. Dia cakap dengan isteri dia, ya, esok kita solat subuh sama-sama kenapa pula bang? Bukan apa, arwah ayah dengan arwah mak tak pernah tinggal solat subuh berjemaah, mengalir pahala untuk mak ayah. Tapi kalau esok petang kita karaoke nak pahala, arwah dia dulu tak pernah tinggal karaoke petang jemaah, mampus. Aduh, pening bala. Kalau itulah yang kita tinggalkan untuk dinasti akan datang. Kita nampak macam tak ada apa-apa ni, bawa anak ke masjid selalu. Akhirnya anak kita kata apa? Nak pergi masjid, nak keluar arwah, tak pernah tinggal, mesti bawa abang ke masjid. Nampak? Itu benda-benda yang nak kita teruskan. Keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Kunci syurga ni ada satu kunci, nama dia rahmat Allah. Nak masuk syurga, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadah sebanyak-banyaknya. Pak, itu kunci syurga. Ibadah banyak-banyak. Dan nak beribadah pula bukan main belasah je, kena belajar. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara, semua kena tahu. Pertama, mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut saja, kena belajar. Ni saya hurai ringkas je. Tajuk kesempurnaan ibadah ni kena bawa pada ceramah yang akan datang. Maknanya kena pakai lagi ni. Macam tu. Ingat. Yang pertama mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut je, mesti belajar. Itu sebab kita tengok orang semayang macam-macam. Ada orang kata takbir,
Ada orang kan, ada orang dia gugur silat. Ada orang tu angkat takbir, tarik ke belakang dulu, ke depan baru sampai. Ada yang atromel, macam-macam cara. Ada orang tu dia semayang kan, bila angkat tahiyat ni kan, asyhadu an la ilaha illallah kan. Ada orang tu pula pusing-pusing. Orang tengah semayang sebelah tu macam-macam. Itu sebab kena belajar, bukan main ikut-ikut je. Tak boleh main ikut-ikut je. Dan begitu juga kedua, ikhlas. Maksudnya tidak mengharapkan manusia, yang diharapkan hanya Allah sahaja. Yang ketiga, kesempurnaan ibadah mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Bila beribadah patut jadi lagi baik. Contohnya orang perempuan kan, ada semayang tapi mengumpat laju juga, contoh kan. Tingginya samsul depan, dosa mengumpat. Dalam TV apa tu? Satu lagi dosa kan, mengumpat. Hati-hati. Kadang-kadang yang kita cakap tu betul, tapi mungkin yang dengar kecil hati. Saya dah maafkan siap-siap supaya tak ada tuntutan di akhirat besok. Nampak kita cakap, ya Allah buruknya kereta dia, contoh. Yang paling kenyang menurut kajian, yang paling kenyang kena kutuk ni, yang paling kenyang kena kutuk ni menurut kajian, bukan saya cakap, yang berhormat. Teruk, kena kiri, kanan, depan, belakang, kena utama. Kalau boleh kepala tu nak masuk dalam tanah, kena sabar. Macam mana jadi pemimpin memang macam tu lah. Buat ni tak betul, buat ni tak betul, buat ni tak betul, tapi dia lah dapat pahala paling banyak sekali kalau dia bersabar. Itu dia. Penjamah kena balon tak? Kena juga. Kena salah cakap sikit kena. Itu sebab hati-hati ya. Jadi makna kata, kalau kita tengok ni, nak capai kesempurnaan ibadah mesti ada perubahan pada tidak tanduk dan perangai. Minta kepada Allah banyak-banyak. Dan semua kena ingat. Ingat tak apa pesan Nabi pada Imam Ibn Abbas? Dipegang dada dia. Bila Nabi pegang dada Imam Ibn Abbas, dia kata, Allahumma faqih fiddin wa'allimhu ta'wil. Yang paling poin, yang paling terkesan dekat hati saya tu, yang Nabi pesan tu, Nabi kata apa? Kalaulah satu dunia ini berhimpun dan ingin memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dan seandainya satu dunia ini berhimpun ingin memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkan melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Jadi YB ke, jadi penceramah ke, jadi sesiapa baiklah. Kalau orang urut kita, kalau kau tak ada, kau siap kau, jangan kita takut. Allah Ta'ala Maha Kaya. Ikhlas, Allah balas. Buat benda baik, buat benda baik banyak-banyak. Buat benda baik banyak-banyak. Boleh sedekah, boleh tolong orang, tolong. Ikut peranan masing-masing. Dan yang keempat, mencapai kesempurnaan ibadah mestilah bermula dengan niat. Ada empat-empat ni. Yang pertama ilmu, yang kedua ikhlas, yang ketiga perubahan tindak tanduk dan perangai, dan keempatnya mestilah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Itu kita huraikan dalam kuliah yang akan datang. Itu tadi musim mereka ringkas saja. Jadi lepas kunci syurga, yang kelima apa? Kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jadi bila kita tengok sebagai keluarga ni, dalam bab keluarga,
Ya, semua keluarga ni nak masuk dalam syurga. Tak ada. Kalau boleh, ya Allah, dalam keluarga berikanlah aku masuk syurga, yang lain neraka lah. Tak ada. Semua doa minta masuk syurga. Imam pun tadi doa muslimina muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Yang tak datang masjid pun dapat. Itu sebab orang yang tak datang masjid jangan sombong. Sebab imam doa untuk semua. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada aku dan juga makmum yang hadir, ya Allah. Yang lain matilah. Mana ada? Tak ada. Imam doa untuk semua, kan? Dan macam mana pun jangan lupa letakkan niat yang betul. Kan kata tadi, niat tadi penting. Niat kenapa kita nak kahwin ni? Kita kahwin kerana Allah, membina keluarga kerana Allah, didik anak kerana Allah. Kerana bila kita niat kerana Allah, maka perkahwinan itu akan menjadi ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Sebab kita niat kerana Allah. Mak, ini nikah, kenapa kahwin? Mak bising. Untuk pengetahuan semua, mak memang bising. Mana-mana mak pun bising. Bila pun nak nikah? Bila pun nak nikah? Bila pun nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila pun nak beranak? Bila nak beranak? Bila dah beranak, lelaki je nak kau. Bila nampak anak perempuan, dapat anak perempuan, beranak aja kerja kau. Salah pula beranak. Dia seorang tu pula, dia tanya kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin, dah tinggal saya je belum. Dia seorang kenapa nak kahwin? Umur saya banyak dah, bila lagi nak kahwin? Dia seorang tu, kenapa kamu kahwin? Geram tengok budak perempuan. Lagi tu susah imam nak jumpa. Bila imam tanya kenapa kamu nak kahwin, InsyaAllah saya kahwin ni kerana Allah. Biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni adalah biasanya lelaki yang dah kahwin. Yang faham, tak faham sudah marah buat ubah muka. Sampai hati abang buat macam ni. Kenapa Pak? Kenapa? Kerana Allah. Jawab, lepas tak lepas tak bilang, kan? Niat tu betul kerana Allah. Ya? Niat ibadah ini sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, bernikah adalah menggenapkan setengah, kan? Setengah daripada agama. Sebahagian beragama kahwin. Tu ada sahabat yang berbual sesama dia, aku nak puasa, aku tak nak buka-buka. Yang seorang tu pula kata, aku nak semayang, aku tak nak tidur. Yang seorang tu pula, aku tak nak pada perempuan, aku tak nak kahwin. Maka Nabi tegur, benarkah aku dengar kalian sebut begini, begitu, begini? Memang benar ya Rasulullah. Percayalah, aku ni seorang Rasul. Aku sembahyang dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku juga berkahwin. Balahan aku ni lebih tinggi iman yang berbanding kamu semua. Dan Nabi kata, barang siapa yang tidak mengikuti sunnah kamu, maka dia bukan sebahagian pada aku. Nampak? Itu sebabnya jangan melampau-lampau, tetapi jaga keluarga kita, kan? Dan begitu juga jalankan peranan kita. Macam saya kata tadi, peranan sebagai seorang isteri sesuai dengan kewajipan suami isteri. Apakah peranan isteri? Mengelola harta dan juga amanah suami. Suami keluar rumah, tolong jaga rumah baik-baik. Tolong jaga. Abang ni outstation, tolong jaga rumah, jangan keluar rumah. Tempat terbaik bagi seorang isteri adalah di rumah atau tempat-tempat yang ditentukan oleh suaminya. Maknanya minta izin suami. Ya. Jangan kadang-kadang orang perempuan hari ni kadang tak payah lah, minta tak minta sama je, prosedur je. Jangan, penting
banyak masalah berlaku kalau keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cakap saya, minta izin suami, suami kata pergilah. Dengan doa suami pergi. Kan? Orang perempuan jangan marah bila saya cakap. Saya tengok muka, tertarik muka ni, dengar ni saya cakap. Orang perempuan senang nak masuk syurga, faham? Berbanding orang lelaki, orang perempuan senang masuk syurga. Nabi kata jaga 4 perkara. Barang siapa yang jaga solat, orang perempuan senang jaga solat. Jaga puasa di bulan Ramadan, senang jaga puasa. Kecuali ABC Allah bagi cuti, nanti ganti. Ketiga, dia jaga maruah diri dan maruah suaminya. Keempat, dia taat perintah suaminya. Maka kalau jaga keempat-empat ni, Nabi kata masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Tengok, siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untuk ni semua neraka. Termasuk yang bercakap lelaki susah masuk syurga. Nak-nak pula ada pakat tinggi sikit, YB contoh. Banyak kena tanya. Besok dekat akhirat besok kan, Samsul nanti dulu, kamu ceramah nanti dulu. Orang lain dah masuk dah ni, kita lambat masuk syurga. Kena tanya lagi, kamu ceramah macam ni. Lepas tu ingat saya lambat dah, sebagai mat Abidin lah. Lagi banyak kena tanya. YB kena tanya, imam-imam kena tanya, semua yang ada jawatan kena tanya. Itu sebab perempuan saya ikut suami je, lepas jalan suami kena tahan. Betul. Sebab perempuan jaga maruah diri, pakai elok-elok. Ini pakai ketat-ketat, tudung pula. Dada ni ada tulisan tu pakai manik-manik berkilat-kilat. Kita dari jauh ni dah silau-silau, terpaksa lah baca. Dia tulis apa? Dah dekat tu perasan apa, tengok-tengok macam tu. Budak sekarang baju pelik-pelik tu. Jaga maruah diri, jaga maruah suami, jangan jatuhkan maruah suami. Dan yang ketiga, taat perintah suami. Faham perempuan? Perempuan taat perintah suami. Faham ke tak faham perempuan? Lepas ni suami suruh sign. Faham? Boleh ke tak boleh? Perempuan boleh tak? Nah, itulah perempuan. Ni dalam masjid ni, orang perempuan ni dia tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak menipu, tapi satu perangai orang perempuan tak boleh buat apa dia? Sangka buruk. Bila suami suruh sign, maksud saya suami nak transfer tanah nama kita. Sangka buruk tak habis. Allahu Akbar. Saya langsung tak terfikir pasal benda lain. Boleh tak sign? Senyap lah. Ni contoh. Tak payah baca. Bang, saya dah dengar ceramah Samsul Bat tu. Tak apa bang, mana nak sign? Teman cakap sign. Saya tak payah baca. Tutup. Sign. Jangan tak baca. Takut ada kesempatan. Apa lagi? Melayani suami, layan suami. Seorang isteri, layan suami. Sebab iman pada Allah dan Rasul, dia dengar Allah Rasul perintahkan apa? Layan, taat suami. Suami balik penat. Kenapa bang? Sial nampak. Ini dia sound suami ni. Pahal. Bapa lewatnya. Bapa lewat. Sound tu. Aduh, kesian suami. Ingat tak dalam satu negara pasir berdengung, seorang raja dia takut pada permaisuri.
Dia takut pada permaisuri. Jadi dia cakap, macam mana cara aku nak berani dengan permaisuri aku? Dia panggil semua lelaki rakyat jelata datang ke istana. Barang siapa yang takut isteri berdiri belah kanan meter, semua pergi belah kanan. Ya Allah, takut. Pandang sebelah kiri, ada seorang. Ada seorang. Ha, kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput, tuanku lah turun. Berani ni, raja dia suruh turun. Raja dia dapat tip ni pasal dia pun turun. Lelaki tu punya tak bergerak, siap peluk tiap. Sekarang kamu ceritakan macam mana cara nak lawan isteri. Apa pula? Patik pun takut isteri. Hai, apa pasal kau tak pergi belah sana? Bini patik dah pesan jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Ketinggatkan dia berani, lagi teruk takut. Tapi sebenarnya tu dia, orang lelaki ni bukan takut isteri, tapi isteri yang menakutkan. Jadi jangan garang sangat. Suami tu datang masjid. Dia datang masjid, imam pun ajak, malam ni kita ngaji sama-sama Ngaji daripada maghrib sampai isyak. Seronok ngaji ni tak apa. Lepas isyak ni sambung sampai pukul 9:30 aku balik rumah. Sampai rumah isteri pahal bapa lewatnya. Tak adalah abang tadi mengaji, baca pun berterabur. Dia suami ni. Tak, abang baca ke imam. Abang dengan imam sama minum kopi kat kedai kan, tak tahu. Dia sound tu. Jadi suami ni pun esok tu sampai masjid, imam tanya, malam ni nak mengaji tak? Dah kena sound semalam. Tapi bila nak mengaji ni, bolehlah nambah sikit, dah lupa besok mengaji balik. Malam tu tak sempat isyak, maghrib lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun balik. Sampai rumah bini tanya, hai, awal balik tak semayang? Tak semayang. Tengok ayat. Layan suami dengan sebaik mungkin. Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Faham? Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta. Maksudnya layan suami ni melayan, pergi duduk, nampak suami duduk aja. Kalau orang perempuan buat benda ni, markah penuh. Suami balik rumah, aduh penat tu sekarang. Isteri pun terus pegang, mana sakit bang, sini bang. Bagus isteri. Abang duduk sekejap, saya bacotkan air itu abang. Bawa air itu macam ni, cawan siap alas macam ni. Barulah nama isteri beradab, jemput minum bang, suami bermin Allah, terima kasih. Ini tanda-tanda orang beradab, cawan siap dengan alas. Walaupun pasangannya tak apa kenal, kan, tapi janjian dia bagilah macam ni betul nama hormat tetamu. Kalau bagi suami pun macam tu, bang jemput minum bang, suami pun ambil Allah, kan nampak. Kalau kita bagi bang jemput minum bang, ingat ni kelab malam jemput minum Allah, makasih katanya. Abang ni pernah kerja teruk, hai kosong bagi. Contoh ni bukan saya, suami tu cakap, saya okey je. Contoh kan, tadi kita makan kat kedai kaya, sedap dia punya lemonade, lemon madu, bercampur madu tu punya power. Pergilah kat sana, bagus. Anggaplah ni lemon madu. Suami kata, Allah kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri dapat pahala. Saya bukan nak minum sangat, bagi contoh.
isteri pun masak. Ini tak, sebab dalam rumah tangga jaga mata, jaga mata, jaga telinga, jaga perut, jaga hidung, jaga mata macam mana? Pakai cantik-cantik dekat rumah. Bukan hanya orang perempuan, suami pun sama, pakai elok kat rumah. Jaga mata isteri. Kita nak isteri pakai cantik-cantik, tapi suami tak pakai cantik-cantik, tak boleh. Suami pun kena cantik-cantik, betul tak perempuan? Nah, dekat rumah pakai baju kurta ke, pakai baju jubah yang lengan pendek tu. Sebab orang Arab jubah lengan pendek tu bawa tidur. Orang kita je bawa pergi semayang ke masjid. Kalau jemput imam Arab datang sini, jangan pakai baju tu datang masjid. Orang ni nak semayang kan, nak tidur. Ya. Dekat rumah pakai cantik-cantik. Dan orang perempuan tanya suami, abang, dekat rumah abang nak saya pakai macam mana? Suami cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Contoh, tak payah pakai. Tak. Suami, abang ni janganlah macam tu. Abang suka tengok kau pakai baju ni, abang suka tengok kau pakai baju ni, pakai. Nak azan dulu ke tak? Terus je. Azan. Okey, azan dulu. Ani nak minta Ustaz Raja tabung back to school. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
sambung jadi layanlah suami. Kalau suami kata suka pakai baju macam tu, pakailah baju macam tu kan, jaga mata. Kalau yang kedua, jaga hidup macam mana? Wangi-wangi kat rumah, pakai wangi-wangian, ikut sunnah Nabi, wangi. Ketiga, jaga apa? Jaga perut. Maksud jaga perut apa? Makan makanan. Suami jangan tanya je, tak masak hari ni? Tak masak hari ni? Siapkan benda untuk dimasak orang lelaki. Kalau boleh tanya isteri, ada tak apa-apa nak abang beli untuk masak hari ni? Tak apalah bang, banyak lagi barang dekat dalam peti ais tu, abang jangan risau. Abang cakap je nak makan apa. Contoh, at least tanya. Dan yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap perkara-perkara yang pasangan kita tak suka. Kemudian sebagai ibu, isteri dan juga ibu jika sudah memiliki keturunan, berperanan didik anak-anak, memberikan ketenangan dan kasih sayang pada suami serta menjaganya dari perbuatan maksiat. Jaga, layan suami sebaiknya. Jangan sampai suami cari benda lain. Benda tu dosa, tetap dosa pada suami, tapi isteri pun main peranan. Dan begitu juga tidak mempersulitkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Abang ni kalau kerja ni tak boleh cari kerja lain yang duit banyak sikit. Abang ni susah lah macam ni. Jangan sukarkan suami. Cakap ya, abang kerja elok bang, mudah-mudahan murah rezeki bang, mudah-mudahan ada lah rezeki untuk abang naik pangkat dan sebagainya. Doakan yang baik-baik untuk suami. Dan mengelola aset rumah tangga yang kat dalam rumah tu kita jaga elok, kan? Manakala sebagai suami pula apa dia? Menjadi pemimpin rumah tangga. Kita mesti jadi pemimpin, memberikan nafkah dan memastikan keuangan keluarga dapat dijaga. Dia tak semestinya kaya, tapi dapat diuruskan dengan baik. Kadang-kadang duit banyak, tapi bila tak diurus dengan baik, masalah akan berlaku. Duit digunakan untuk tujuan-tujuan tidak sepatutnya. Duit tak banyak, hidup susah, sport rim tukar setiap bulan. Kan? Kereta biasa je, tapi sport rim 22. Gila betul kan? Jangan macam tu, membazir benda yang tak perlu. Beli telefon mahal-mahal untuk apa? Sekadar untuk berkomunikasi, cukuplah. Mungkin dapat share benda-benda dengan cara yang lebih ekonomi, WhatsApp, WeChat dan sebagainya. Memadailah telefon yang biasa-biasa pun masih boleh melaksanakan maksudnya. Tak perlu sampai membazir. Sekarang ni kita kena berhati-hati, sebab tekanan ekonomi di seluruh dunia sedang menghambat dan menghimpit negara kita, termasuk kita. Hati-hati, beringat-ingat bila berbelanja. Berbelanja sekadar yang perlu, jangan mengikut hawa dan nafsu. Ingat. Kemudian memberikan nafkah kepada isteri, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Nafkah zahir, makan, pakaian, tempat tinggal. Nafkah batin bukan hanya setakat yang atas katil itu, termasuk juga memberi didikan agama. Itu juga nafkah batin. Kalau tak mampu nak didik isteri kita bukan sebab tak ada ilmu, mungkin ada ilmu tapi sebabkan kerja tak cukup masa, jangan halang isteri belajar agama di masjid. Bang, saya ingat malam esok nak pergi kuliah duha kat masjid. Bang, ingat malam esok ada ceramah dekat masjid, saya nak pergi, boleh tak nak dengar? Pergilah, elok-elok lah. Abang tak dapat nak temankan, abang kerja. Tak ada masalah. Bagi izin untuk isteri belajar. Nanti ambillah nota sikit bila abang balik kerja, nanti bolehlah share. Macam tu. Suami yang baik. Ini ego. Abang nak tahu lah tu. Semua abang nak tahu. Ustazah tu pun belajar kat abang. Ya. Atau sah belakang gitu. Menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anaknya. Didik isteri, didik anak-anak. Tegur isteri. Isteri kadang-kadang bergaul bebas dengan rakan sekerjanya. Suami wajib tegur. Isteri tidak menutup aurat. Suami wajib tegur. Isteri tidak menutup aurat dengan sempurna. Dia tutup aurat pakai tudung tapi tak sempurna. Suami wajib tegur. Kan?
Dayusnya suami bukan sebab dia takut pada isteri, kan? Tapi dayusnya suami adalah apabila melihat isterinya, anak-anaknya buat maksiat dan dia tak rasa apa-apa. Itulah dayus sebenar-benar, kan? Dia boleh tengok isterinya dengan lelaki-lelaki di pejabatnya duduk dekat pusat karaoke nyanyi sama-sama dan suami tak rasa apa-apa. Dayus. Benda ni berlaku, saya dapat aduan. Hati-hati. Pesan. Itu sebab saya pernah bentang paper di Setiawan Perak. Cabaran keluarga hari ini. Sebelum kahwin lagi, lepas kahwin lepas kahwin tu masalah kewangan, lepas kahwin masalah tak ada zuriat, lepas kahwin tak tanggungjawab pada isteri dan anak-anak, lepas kahwin ada masalah hubungan dengan mak mertua, mertua dengan menantu, ada masalah dengan ipaduai. Itu selepas kahwin. Sebelum kahwin lagi dah ada banyak masalah. Apa dia? Ada 3 masalah yang dapat digariskan. Pertama, masalah tak mampu. Nak nikah tapi tak mampu. Duit tak ada, kerja tak ada, apa pun tak ada, tapi nak nikah. Tetapi ada setengah kes mak ayah pengantin perempuan merelakan dia kahwin dengan anak ni sebab bakal menantunya ni bagus dalam agamanya, hafaz Quran. Tak apalah, pakcik reda kamu kahwin dengan anak pakcik. Mudah-mudahan berkat ketaatan kamu berdua pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kamu. Ada, tapi tak banyak. Ini masalahnya dahlah tak mampu, dimampukan dengan personal loan. Buat pinjaman pribadi, pinjaman dengan faedah interest. Bayangkan dengan duit interest ni bercampur dengan kadar bunga faedah digunakan untuk benih asas bina keluarga. Cuba fikir. Di antara apa semua dan sebagainya, semua pakai duit pinjaman tu yang bercampur dengan faedah. Jam. Tentu banyak masalah yang diundang. Kedua, tak layak kahwin. Maksud tak layak kahwin macam mana? Ilmu apa pun tak ada, tapi nak kahwin. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Rekod tahun dulu, hari ini kahwin, esok cerai. Yang latest, dalam majlis kahwin yang sama, lelaki tu baru nak baca lafaz taklid, terdengar keluarga perempuan bising, hantaran tak cukup 1,000. Lelaki ni ceraikan isterinya tu dengan talak 3 depan semua orang dalam majlis yang sama. So kalau siapa nak pecahkan rekod ni, lepas akad nikah cerai terus. Macam tu lah. Tak, bukan kata nak galakkan bercerai, tak nak beritahu. Itulah keadaannya sekarang. Tak layak ni, ilmu tak ada, apa pun tak ada. Dan satu lagi tak layak ni termasuk juga kata Dr. Nik Salida. Dia kata lelaki yang panas baran, lelaki isteri, lelaki suami isteri, bakal suami, bakal isteri yang panas baran juga masuk dalam kategori tak layak kahwin. Itu yang lebam-lebam mesti itu dipijaknya, ditumbuknya, disepaknya. Suami pun sama, kena. Isterinya belajar tomoy dekat sempadan Thailand. Pengsan laki punya tu. Dalam satu kampung, bukan di Gua Musang. Satu kampung seorang perempuan dengan motor. Dia rem motor tu depan kedai. Cepatlah. Dia juga dalam kedai. Ingat anak dia, rupanya suami dia. Letak barang, suami duduk belakang, isteri duduk depan bawa motor. Wahai orang lelaki di Gua Musang, janganlah kita masuk dalam statistik itu. Walau macam mana teruk sekalipun, motosikal biar kita yang bawa. Ini bini bawa motor, duduk belakang. Dah belum? Dah. Apa teruk sangat? Dia wheelie, cicir suami tu.
jatuhkan maruah kita sebagai seorang suami. Okey, ingat tu. Kan? Tu jaga, jaga. Dan memberikan, seterusnya apa ya? Tanggungjawab sebagai suami, memberikan, menjadi pendidik bagi isteri dan anak. Didik isteri, didik anak. Dengar ceramah, balik nanti share. Tadi abang dengar ceramah daripada Samsul Dubai. Antara lain, isteri nak masuk syurga, jaga 4 perkara. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah abang, jaga maruah diri, taat perintah suami. Macam tu. Beritahu, share. Kan? Satu tadi tertinggal. Tak layak, tak mampu. Ada satu lagi masalah rumah tangga hari ni sebelum kahwin. Apa dia? Tak jaga ikhtilat, batas hubungan tak jaga. Bukan masa bertunang aja tak jaga, bertunang pun tak jaga. Itu pun masalah ikhtilat. Maknya pula bakal mak mentua boleh cakap, naik motor tu peluk rapat sikit, nanti jatuh. Baru tunang kot. Jangan. Ikhtilat tak jaga tu sebab orang tua-tua dulu-dulu, orang tua-tua dulu-dulu kepantangan waktu bertunang lelaki tu datang. Bertunang pun lelaki tak payah pergi, duduk rumah diam-diam, biar pihak keluarga je pergi. Di sini lelaki tu siap pergi bersanding. Lelaki pula sarung cincin pahal. Baru ni ada wartawan tegur, ada satu artis tu majlis pertunangan, lelaki tu tak pergi, mak ayah dia je pergi. Dia kata ada masalah ke sampai kali lelakinya tak datang? Kan bodoh wartawan tu. Kan? Sebenarnya memang tak perlu datang, menikah besok baru datang. Macam tu. Kan? Di Negeri Sembilan sekarang putus tunang. Kan? Putus tunang bukan hanya perempuan saja kena bayar. Kalau lelaki putuskan pun lelaki kena bayar. Sekarang mas kahwin sekarang ni paling teruk sekarang ni pun mas kahwin mesti kalau anak dara 200, kalau ibu tunggal 100. Paling tidak lepas beli dapur gas. Betul lah. Ni antara RM20, RM30. Janganlah. Itu ikhtilat semasa sebelum kahwin. Ada yang belum kahwin, bakal isteri, bakal suami masing-masing tak jaga hubungan dengan orang lain. Ada. Yang perempuan tu dengan macam-macam lelaki, yang lelaki tu dengan macam-macam perempuan. Lepas tu kahwin dengan harapan orang tak tahu apa-apa. Sekarang dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka, maklumat ujung jari. Dah kahwin 5 ke 10 tahun, tiba-tiba orang share gambar video lama isteri kita dengan orang lain, na'udzubillah. Suami dia pula dengan perempuan lain. Wah, tu cerita lama sebelum kahwin. Itulah keadaan dia. Jagalah ikhtilat. Itulah masalah rumah tangga hari ini, cabaran dia. Jaga elok-elok anak-anak kita, jaga. Pesan selalu. Jadilah pendidik bagi isteri dan anak-anak. Carilah menantu yang baik-baik. Kan? Didik anak-anak, bawa pergi masjid, suruh anak masuk pertandingan nasyid, marhaban, berjanji, tilawah Al-Quran, baru betul. Masuk pertandingan azan, kategori subuh, ada beza. Kategori maghrib, ada beza. Maghrib isyak, dia mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib isyak, okay. Subuh, tak mahu macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Maghrib, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah.
kali dia panggil orang. Kan? Maghrib, hayya 'alas salat. Subuh, hayya 'alas salah. Tentu je. Ya, barulah betul. Bila pagi as-salatu khairum minan naum. Subuh. Mana boleh? As-salatu khairum minan naum. Bagus betul. Jadi anak-anak muda ni besok dia jadi pelapis. Bilal under 15. Betul. Kesian kadang tengok Bilal, tengok orang tak ada subuh lah. Bilal pun azan pun macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, penat betul Bilal, penat tu. Penat. Kan? Ada tu pula dah keluar rumah nak pergi masjid dah. Bunyinya menyeramkan. Ada. Kan? Iya. Yang Bilal dah azan macam tu, orang tak datang. Yang seorang tu pula pun sampai tengok kat pintu tak ada orang lain. Dia nampak macam kenal orang tu. Rupanya muka dia tengok kat cermin. Aku tu. Tak ada orang lain. Ini mau aku jadi imam ni ke? Balik dia. Itu sebab ramai-ramai datang. Iya. Macam ni kan seronok datang ramai-ramai. Abu Lais As-Samarkandi kata apa? Tanda takut pada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama, terlihat pada lisannya, dicakap yang baik-baik. Zikir. Terlihat pada pandangan mata dia, memandang yang elok-elok. Ketiga, pada hatinya tak sangka buruk, hatinya sentiasa ingat yang baik-baik. Pada perutnya tidak memakan benda-benda yang haram. Kelima, pada tangannya sentiasa tolong orang, sentiasa buat benda-benda baik, beribadah. Yang keenam, pada langkah kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Tengok, melangkah tempat-tempat yang baik, datang masjid. Subuh pergi masjid, Zuhur pergi masjid, Asar masjid, Maghrib masjid, Isyak masjid. Jadi orang tanya, masa bila dia meninggal? Tiba-tiba meninggal. Masa bila dia meninggal? Dia meninggal masa tu baru balik ke masjid. Nampak cerita dia. Bila dia meninggal? Tengah siap-siap lagi masjid. Kan elok tu. Masa bila meninggal? Di masjid. Allahu Akbar. Di masjid meninggal dia. Mana nak? Mati tengah semayang sujud atau mati tengah karaoke? Mana nak? Tengah menyanyi ni. Tengah menyanyi. Engkaulah. Mati. Mati pegang mikrofon. Puasnya orang tu nak buat mikrofon tu, tak boleh kat tangan dia. Sampai mandi jenazah tu, tolonglah ya cik, tolong cik. Zap, baru dia terbuka tangan dia tu, terlepas mikrofon. 1 bulan tak habis cerita, mati pegang mikrofon. Mana nak? Mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Tengah sujud. Tapi jangan imam. Bayangkanlah imam meninggal tengah sujud. Tu rezeki imam. Allahu Akbar. Napas yang last sekali, meninggal imam. Yang makmum ni, Allah, lamanya sujud. Yang seorang tu syak tinjau, belum lagi win.
Yang seorang tu 3 sekawan dia berbual. Woi, apa? Lama sujud. Woi, dalam sembahyang tak boleh cakap. Yang sebelah tu, nasib baik aku tak cakap. Wih, dah sebatal lah solat kita dah bercakap. Ya Allah, Allah, tengok imam apa hal ni. Usik imam tumbang, rupanya imam dah meninggal. Sebulan tak habis cerita, imam tu meninggal dalam sujud. Iya. Tu sebab dekat rumah amalkan solat subuh berjemaah sama-sama. Mana tahu rezeki. Bukan sebab mati subuh. Ini orang perempuan bangun pagi lepas nyawa dia. Orang perempuan dia seorang nak masuk juga. Dia masuk bangun pagi tengok suami kat katil. Dia masuk bilik air semayang tengok Allah. Bismillah. Dia seorang nak masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia lap muka tengok suami atas katil. Neraka lah orang tua ni yang buat sedap. Kejut suami solat sama-sama. Mak, Beb, bangun Beb. Abel ni Abel. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Mengejutkan ngajak. Aduh, semayang sama-sama. Betul. Barulah sejuk. Nabi kata bezakan rumah tangga kamu dengan kuburan. Beza. Bila semayang sama-sama. Bangun semayang. Jom kita semayang. Suami pun masuk bilik air. Kadang-kadang suami pun silap juga. Dia kumur-kumur atau ambil wuduk tu nak jadi imam. Cakap pun tak clear. Anak pula yang cakap Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas tu senyap. Yang anak pula senyap ayah. Yang bini kat belakang membuta dah orang tua. Isteri pun tegur. Langsung suami, waladdah. Dah habis pun jangan. La ilaha illallah. Punya teruk tidur, dia rasa dia macam Fatihah. Cuba kalau kejut tu, bangun, masuk bilik air, kumur, gosok gigi, mandi, shampoo, wangi-wangi, segar. Semua dah bersedia dah. Istau sufufakum, luruskan rapat kalsaf. Steady bapak. Allahu Akbar. Anak pun dia kata, wih, ada gema wih. Sebila bapak beli speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Sampai hujung tu, waladhdallin. Anak amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu surah apa ayah dia nak baca. 20 tahun, 30 tahun kahwin. Inna a'tainakal Allah. Inna a'tainakal Allah. Tak apalah. Habis dia bagi salam tu. Power. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir. Dah zikir. Doa. Doa suami. Sebiji.
macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam ini kami tadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Isteri kat belakang nak mati dah ya Allah. Iya, kadang-kadang kita pernah dengar kan, ada setengah masjid tu, bukan majlis sini, setengah masjid tu imam tu baca macam ni. Hamdan syakirin hamdan mazidah ya Rabbana. Kalau wajgal karimah tarik junah sebagian nar. Dia ada bunyi dengar tak dengar. Orang perempuan kena dengar betul-betul doa suami. Kadang-kadang dia dalam bahasa Melayu, tapi antara dengar tak dengar. Ya Allah, Kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin. Ni ya Allah, mudahkanlah urusanku untuk lagi ya Allah. Isteri dekat belakang, amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Dengar betul-betul doa suami. Jangan main amin saja. Kau sampai, ya Allah berikanlah aku. Ya Allah. Isteri dekat belakang, kuat sikit. Suami nak tegur isteri dalam doa paling senang. Sebab kalau menghadap itu susah. Dalam doa, ya Allah. Isteri kat belakang, Kau bukakanlah hati isteriku ya Allah. Isteri pula buat apa hal? Sesungguhnya dia seorang yang degil ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut, tetap menyaut. Pertama, solat sama-sama. Kedua, tidur sama-sama. Tengok reaksi. Yang muda-muda saya tak risau. Yang dah berusia ni saya risau sikit. Kerana dah tu pergi tidur luar. Tidur luar. Nak mapuh itu. Jangan. Tua buat cara tua. Kadang-kadang tu kita letak tangan dekat dada suami. Suami pula peluk isteri. Rupa-rupanya itulah pelukan terakhir. Faham tak? Iya. Kadang-kadang kita letak tangan kat dada suami, langsung mati. Sebab tak biasa. Nampak tak? Iya. Ini kadang-kadang lelaki nampak garang hebat dekat luar. Penyokong bagi stadium. Kan? Dia punya semangat tu kat luar garang. Relax, minum dulu. Bukan main lagi. Sampai dalam bilik macam minta sedekah. Tutup je lampu. Tolonglah. Orang perempuan pula, nantilah, besok dah, penat dah, nantilah. Layan suami. Tidur sama-sama. Faham? Yang ketiga, jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, tutup tingkap, naik motor round daripada Gua Musa sampai Kuala Kerai. Jauh. Tak adalah round lah satu Gua Musa. Jika kau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakang, tapi sayang kan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat jambatan apa tu? Tap. Tayar bocor. BLM berat lebih muatan. Turun. Kenalah tolak motor, ya Allah, 30-35 km. Tolak motor. Kedai dah tutup malam, nak pergi kedai mana?
Yang isteri pula tadi dah penat dah, kepala berat, buka helmet, sebelah pakai helmet. Tak berat. Buka pula tudung, sebelah tudung, sebelah helmet. Rambut kembang. Masuk dekat kampung, semua jiran-jiran nampak, tutup tingkap, tutup. Esok tu orang kampung semua tegur suami. Mat, malam tadi kau ke yang tolak motor? Aku. Kenapa? Kau jaga-jaga, Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Yang keempat, makan sama-sama. Makan sama-sama macam mana pun. Sibuk macam mana pun orang dulu-dulu, malam mesti makan sama. Betul tak? Makan sama-sama. Dan ramai yang tak tahu. Contoh bila kita makan, anak-anak minta lauk. Ibu nak telur tu sikit, kita ambil lauk telur cubit, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Nampak tak? Isteri pula minta, bang nak sayur tu sikit, ambil suapkan. Buka lah. Yelah suap. Anak tak pernah tengok. Huyuk. Bahagia tak? Bahagia. Itu sebabnya kita kena tengok. Kadang-kadang kita ni, kadang dengan orang lain kita boleh buat baik, tapi dengan ahli keluarga kita sendiri kita berkira nak buat baik. Itu sebab ada peluang, buatlah yang terbaik. Saling memahami dan menutupi kekurangan. Apa Nabi pesan? Nabi pesan, kalaulah ada kekurangan pada pasangan kamu, usahlah kamu membencinya, kerana banyak lagi kelebihan dia yang boleh kamu lihat. Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia ada kelemahan. Sejahat-jahat manusia ada kebaikan. Pilihlah tengok yang baik. Kalau kita tengok yang baik, insya-Allah jumpa. Tapi kalau kita pilih nak tengok keburukan, lagi senang jumpa. Jadi tak usah memperbesarkan keburukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ni saya pesan, tolong jaga rumah tangga. Jangan hanya sebab kesilapan kecil cerai selalu. Jangan. Minta maaf cakap. Kadar perceraian di sebelah pantai timur ni agak meruncing, tinggi. Satu Malaysia dia ramai. Jadi hati-hati. Benda boleh bawa bincang, kita bincang, saling memahami dan berusaha untuk mengawal, untuk menutup kekurangan yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka apa yang saya nak sharekan juga adalah tengok apakah ciri-ciri keluarga yang dikatakan sebagai keluarga yang memelihara agama untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Apa dia? Antaranya adalah sentiasa menjalankan tugas masing-masing, yang mana didasari keyakinan bahawa menjalankan tugas sebagai suami isteri itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu letak dalam hati. Seterusnya, semua anggota keluarga, anak-anak, isteri, suaminya beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Artinya hukum-hukum Allah dan agama Allah sentiasa dilaksanakan dalam keluarga. Kemudian rezeki sentiasa bersih daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ahli keluarga selalu redha terhadap anugerah Allah yang Allah berikan. Redha, sikit, banyak, baik, buruk, terima. Kemudian, begitu juga seterusnya, suami isteri saling mengenali kekelemahan masing-masing dan berusaha tidak memperbesar-besarkannya. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk bersama mengharungi badai dan gelombang dalam kehidupan. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada hujan dan dugaan.
Mengajak isteri, seterusnya mengajak isteri, suami, ahli keluarga solat berjemaah dalam keluarga, supaya dapat mengajak, mendidik semua agar menjadi baik, serta amalan-amalan baik yang lain, bersedekah, berzikir bersama-sama, membaca Al-Quran, ziarah kubur, menuntut ilmu, bermusafir untuk melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mohon pada Allah agar keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian suami secara berkala sentiasa mengajak isteri dan anak-anaknya menziarahi saudara mara. Hari ini menziarahi saudara mara pun tak nak, sebab suka duduk rumah tengok TV sampai mati. Sampai matilah, mati sementara tidur. Tengok TV mati, tidur. Tengok tidur. Akhirnya tak campur saudara mara. Duduk di rumah lebih menyeronok kan. Sedangkan orang pada dulu lagi sukakan silaturahim. Betul tak? Tu sebab orang Kelantan hebat. Kalau hari raya jam, ya Allah. Saya orang Negeri Sembilan tak biasa jam. Setengah jam setengah jam tadi. Tak. Orang Kelantan 22 jam menetap dalam kereta. Ya Allah, macam mana lah, itulah orang Kelantan kan. Tapi orang Negeri Sembilan ni pula dia lain. Kucing beranak dia balik, ayam bertelur balik. Dia dekat-dekat dia balik, dari Sembilan masih balik. Macam tu lah. Tapi lebih kurang macam kita. Sebab apa? Yang mustahaknya nak berkumpul, bersilaturahim balik. Tu sebabnya mana yang baru kahwin, siapa pasangan yang dah kahwin tu, cuti seminggu, jangan sibuk ambil gambar kat jalan kereta api. Pergi ziarah saudara mara sebelah isteri, ziarah saudara mara sebelah suami. Benda ni ramai tak buat. Maknya kena kuat kan? Pergi ziarah, pergi jumpa pak saudara, mak saudara dia, pergi kenal. Kena jumpa. Ya, jumpa. Arwah abah saya dulu, bila hari raya mesti balik kampung. Dulu susah, kereta tak ada. Ayah saya ingat ni sewa kereta dengan siapa? Jiran yang berbangsa India, Uncle Sami, ingat ni. Sewa kereta RM30 sehari, bawa balik kampung Kuala Pilah, Batu Kikir, Jambatan Bosri. Balik Batu Kikir, balik, mesti balik. Lepas 2 hari cuci kereta, bersih-bersih, pulang balik dekat Uncle. Dulu sampai sewa kereta nak balik kampung. Sekarang dah ada kereta seorang satu, tak nak balik, sombong. Baliklah. Saat menghadapi musibah dan kesusahan, selalu mengadakan perbincangan keluarga. Maka sama-samalah kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, memperbaiki hubungan sesama kita dalam keluarga. Suami, isteri dan anak-anak perlu sentiasa kasih mengasihi, bantu-membantu, bertolak ansur dalam perkara berlainan pendapat atau pandangan. Macam tu kat kita hari ni kan, boleh sama-sama kan, bagus macam tu. Dalam masjid tak usah politik-politik, tak ada. Baik semua. Waktu pilihan raya nanti pangkah lah kan. Masa ni sampai sini okey semua. Ibadah sama-sama kan, lapang dada, berbincang, jumpa baik-baik, cakap elok, tak usah gaduh-gaduh. Tak usah. Kalau kita bercakap satu perkara tu boleh menyebabkan perselisihan pandangan, baik jangan. Contoh pasal isu parti politik, tak usah, jangan. Tak kisahlah mana pun, tapi yang penting kat sini ukhuwah Islam jaga. Seronok tengok macam ni kan, ramai. Satu-satunya masjid yang berpeluang ada Kaabah di luar masjid. Balik kan, nak tawaf lah sekejap, tawaf 70 singat sebelum balik kan. Sekejap lagi saya nak ambil gambar Kaabah kan. Saya jarang minta ambil gambar ni, kali ni nak ambil gambar. Cantik betul, Allah masjid, Allah betul. Tapi itulah, masjid ramai betul sampai hujung. Seperti tadi dia tak perasan, apa tak dekat lah, cermin ke tu baru tahu kan. Hebat, konsep tu bagus
kan? Masing-masing perlu jaga adab sopan dalam keluarga yang sedang dibina supaya mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan mudah-mudahan kita berjaya melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan wujudkan keluarga yang beriman kepada Allah SWT. Jadi saya faham signal-signal yang diberikan, cara pandang kalau dah macam itu saya faham. Duduk pun dah beralih-alih kan? Saya faham. InsyaAllah. Ada yang tidur tak? Tak ada. Alhamdulillah. Dia ada satu doa, kalau kita baca, orang yang dah tidur pun boleh terjaga dan segar daripada ngantuk. Doa je, Bismillahirrahmanirrahim, wabil lahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa, hilang kantuk. Orang yang dah tidur tu tegak, dah habis. Tapi saya belum baca lagi, saya baru share. Jadi mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Rasa cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sepada pandai tempat melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sapat kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang bulan menyebut, jasa baik pihak masjid hari ini menyebut, rasa nak jujur. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih Wabi Abidin dalam kesibukan yang hadir juga program malam ini. Terima kasih semua.